Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mazia Muhammad Rashid daripada IPG Kampus Kota Baru. Saya ingin berkongsi pengalaman kami melaksanakan bimbingan interaksional kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang telah dilaksanakan di SK BRIS Guru Besar Pacuk Kelantan. Alhamdulillah, saya bersama rakan pensyarah Encik Nolan telah diamanahkan membuat bimbingan di SK BRIS Guru Besar yang berlokasi 15.5 km daripada IPG Kampus Kota Baru. Ini adalah barisan pentadbir sekolah SK BRIS Guru Besar. Fokus bimbingan kami pada mata pelajaran sains. Pada permulaan, bimbingan diberikan kepada 6 orang guru mata pelajaran sains. Perancangan pelaksanaan bimbingan bermula dengan taklimat tentang KPPB yang diadakan secara fizikal pada 9 September dengan kehadiran guru besar, PKP, guru mata pelajaran. Seterusnya kami merancang untuk siri bimbingan berikutnya. Dan untuk berikutnya perjumpaan dengan guru besar, PKP dan guru mata pelajaran. Pada masa ini kami memperkukuhkan kefahaman tentang pelaksanaan KPPB dan menetapkan tarikh-tarikh bimbingan berikutnya. Seterusnya kami membuat perancangan semula perjumpaan dengan GMP dan pasukannya. Di masa ini kami memberi kefahaman untuk merungkai standard menggunakan template toolkit merungkai standard membina pelan pembelajaran bermakna pun kami guna toolkit template backward design. Seterusnya dalam perancangan kami bengkel persediaan showcase IPG KKB percubaan kami untuk sesi refleksi dalam proses bimbingan interaksional yang dilalui daripada mula sehingga fasa merangkai imbasan semula proses bimbingan dan kefahaman semula tentang KPPB dan kami telah bersedia pada 8 hari bulan Jun 2021 mini showcase telah diadakan di IPG KKP yang disertai oleh guru besar dan guru-guru mata pelajaran sains Bimbingan berikutnya kami terpaksa adakan secara maya, iaitu menggunakan platform Google Meet. Fokus bimbingan kami memperkukuhkan lagi kefahaman tentang pelaksanaan KPPB, membina kefahaman mata pelajaran sains menggunakan rujukan DSKP sains dalam satu subjek sahaja. Kami juga membimbing GPM dan pasukannya dalam membina plan pembelajaran bermakna menggunakan pendekatan bimbingan impact circle. Seterusnya, perbincangan ataupun pertemuan pelaksanaan bimbingan diteruskan dengan membuat perancangan PDPC berdasarkan kepada template backward design yang telah dibekalkan dalam toolkit KPBB. Di dalam template perancangan PDPC ini, guru-guru telah membuat perancangan berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang diharapkan dalam subjek sains menerusi merungkai di SKP. Di mana di dalam hasil pembelajaran ini, guru-guru telah mengemukakan ataupun telah menyatakan beberapa perkara seperti standard pembelajaran, kriteria kejayaan. Satu big idea telah dipilih. Guru-guru juga telah menyediakan beberapa soalan bagi mencapai ataupun memenuhi big idea yang telah ditetapkan. Di dalam EQ, beberapa soalan telah dikemukakan untuk guru-guru bersoal jawab dengan murid. Kalau ada contoh tu memang satu je ditulis tapi sebenarnya telah dibina beberapa soalan begitu juga dengan kemahiran yang dah dicapai dari segi pengetahuan kemahiran
di mana tahap penguasaan yang hendak dicapai adalah pada tahap 6, iaitu murid-murid dapat menzahirkan idea yang rasional. Setelah beberapa siri bimbingan dilaksanakan, inilah dia suara guru daripada SK Beris Kubur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada IPG Kampus Kota Baru dan CPN Negeri Kelantan kerana memberi peluang kepada SK Beris Kubur Besar menyertai program perluasan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Secara jujurnya, pada peringkat awal, kami tidak ada gambaran langsung berkenaan dengan KPPB ini ataupun pembelajaran bermakna. Jadi, pada peringkat awalnya kami agak menolak untuk menyertai program ini. Namun, setelah mendapat bimbingan, setelah mendapat tunjuk ajar dan juga sesi perbincangan bersama dengan pensyarah pembimbing kami iaitu Puan Maziah dan juga Encik Roslan, alhamdulillah, sedikit demi sedikit kami mula faham dan kami rasa seronok dengan pembelajaran bermakna ini. Dan yang paling susah rasanya adalah merungkai dan merangkai standard. Namun dengan bimbingan yang diberikan, insya-Allah kami akan cuba aplikasikan di dalam kelas dalam PDP kami nanti. Jadi harapan saya semoga dengan pembudayaan pembelajaran bermakna ini dapat memberi impak positif kepada pihak sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Beris Kubur Besar, terutamanya dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang berkualiti, seterusnya meningkatkan kemenjadian murid. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Itulah dia pandangan dan harapan guru terhadap pelaksanaan KPPB pada masa hadapan. Dikemukakan juga faedah dan kekuatan BI. Itu pembimbing, pentadbir sekolah dan guru seharusnya bekerjasama untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menganalisis realiti semasa. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat PDPC melalui proses merungkai dan merangkai di SKP. Okey, yang kami pilih sekarang ini hanya satu subjek saja sebagai permulaan. Mengenal pasti dan memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk mencapai matlamat pembelajaran bermakna. Yang ini kami sedang dalam pelaksanaan dan yang akan datang kami akan memantau kemajuan dan bersama menyelesaikan masalah sehingga matlamat dipenuhi. Kami menghadapi beberapa halangan ataupun cabaran dalam pelaksanaan BIKPPB ini. Kami memerlukan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan KPPB. Pandemik COVID-19 ini menjejaskan peroperasian sekolah. Perancangan dan pelaksanaan BI sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Kami tidak boleh menjalankan bimbingan sama ada secara bersemuka ataupun maya, bergantung pada surat punca puasa daripada JPN. Walaupun guru-guru memohon untuk diberi bimbingan, tapi tanpa surat punca kuasa dari JPN kami tak dapat bergerak. Satu lagi iaitu kekangan masa. Sama ada pembimbing atau guru beberapa kali telah menetapkan masa perjumpaan, tapi disebabkan tugas lain kami tak dapat jalankan bimbingan. Capaian internet untuk bimbingan BI secara maya dan pelaksanaan PDPR kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan. Terdapat juga guru-guru yang kurang kemahiran platform seperti Google Classroom dan Google Meet. Jadi kemahiran ini terpaksa diberikan terlebih dahulu. Bagi menghadapi cabaran dan halangan dalam pelaksanaan BI ini, di sini kami kemukakan beberapa cadangan dan aktiviti
untuk penambahbaikan, iaitu keperluan kepada bimbingan berterusan kerana melibatkan PDPC dan PDPR, ya. Kedua, menjemput pakar luar dalam bidang lain untuk perkongsian kemahiran atau pengetahuan tambahan yang dihadapi oleh guru-guru, menganjurkan showcase KPPB peringkat sekolah, mengaplikasikan KPPB secara interdisciplinary yang melibatkan lebih ramai guru dan pelajar. Mengurangkan beban tugas luar yang tidak berkaitan dengan PDP. Memperbanyakkan modul dan aktiviti KPPB dan memperkenalkan DLO yang sesuai yang diutarakan melalui Google Site. Itulah di antara cadangan daripada kami. Bagi saya, walau apa pun halangan dan cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan KPPB ini, tapi jika kami mendapat sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, insya-Allah pelaksanaan KPPB ini dapat diteruskan dan mencapai matlamat yang diinginkan. Itulah sahaja perkongsian daripada saya dalam bimbingan pelaksanaan KPPB ini di SK Brace Kubur Besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.